Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini, satu lagi pendengaran berkait dengan Parti Bersatu yang kini dalam proses pemilihan terakhir. Keretakan Bersatu makin ketara, sukar dipulihkan, kata penganalisis politik. Dua persoalan besar. Pertama, adakah Parti Bersatu akan mampu terus bertahan ataupun akan tiba-tiba bubar? Persoalan yang kedua ialah siapa antara Hamzah Zainuddin atau Azmin Ali yang akan berputus asa merajuk lalu keluar daripada Parti Bersatu dan menubuhkan parti baru. Karena dalam politik tiada yang mustahil, apa saja boleh berlaku. Sedangkan Azmin Ali yang sebelum ini adalah timbalan Presiden Parti Pakatan Keadilan Rakyat pun boleh keluar daripada Pakatan Keadilan Rakyat, daripada Parti Keadilan Rakyat. Ini kan pula tiada jawatan langsung dalam Parti Bersatu. Hamzah Zainuddin juga tiada mustahil, mungkin akan membawa diri merajuk tak berpasal, lalu keluar daripada Parti Bersatu dan menubuhkan parti yang baru. Saudara-saudara sekalian, perpecahan dalaman sehingga membentuk dua kem dalam Bersatu tidak mampu disembunyikan lagi. Dengan bantahan demi bantahan diterima parti itu sebaik keputusan pemilihan jawatan kuasa peringkat armada Sri Kandi dan Sri Kandi Muda diumumkan. Menurut penganalisis politik, ibarat retak menanti belah, perpecahan itu semakin ketara sekaligus memberi gambaran awal corak keputusan di peringkat ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT bagi penggal 2024-2027. Pensyarah kanan Jabatan Sains Politik, Pentadbiran Awam dan Pengajian Pembangunan Universiti Malaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob berkata, kemenangan dua pemimpin daripada kem berbeza bagi jawatan ketua dan naib ketua Armada Bersatu memberi petanda pergolakan sedia ada sukar dipulihkan. Saya berpandangan kemenangan Muhammad Hilman Idham sebagai ketua Armada dari kem Azmin Ali, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Muhammad Faiz Rahmad sebagai naib ketua dari kem Hamzah bakal menghuru-harakan keadaan parti dan dijangka sukar menjalinkan kerjasama. Malah selepas pemilihan pun saya lihat sukar untuk kedua-dua pemimpin armada ini mencapai kata sepakat untuk menjernihkan semula hubungan dalam kalangan pemimpin muda dan ahli armada sendiri, katanya kepada BH. Beliau diminta mengulas bantahan antaranya daripada armada yang mempersoalkan ketelusan pemilihan sayap itu. Sebelum ini, penolong setiausaha armada Muhammad Faiz Rahmad dilaporkan berkata pihaknya inginkan penjelasan jawatan kuasa pemilihan parti sama ada proses pemilihan kali ini dipengaruhi agenda peribadi atau campur tangan individu tertentu. Selain itu, calon yang bertanding jawatan Ketua Sri Kandi Muda Bersatu, Nurul Fadzila Kamarudin turut meluahkan kekecewaan mengenai proses pemilihan sayap parti itu yang didakwa sangat bermasalah sehingga menyaksikan keputusan asal ditukar pada saat akhir. Beliau yang juga bekas Ketua Sri Kandi Muda penggal lalu terkejut dengan keputusan JPP yang bertindak menangguhkan keputusan pemilihan sayap Sri Kandi Muda pada malam hari mengundi, yaitu Sabtu, meskipun pihaknya dimaklumkan sudah memenanginya. Dalam pertembungan tiga penjuru itu, Nurul Fadzila tewas di tangan Ketua Bersatu Bahagian Kapar, Nurul Ezati Azmi. Mengulas lanjut, Muhammad Taufik berkata, bagi kemenangan diraih Datuk Mas Emeriati Samsudin untuk jawatan Ketua Sri Kandi, ia turut memberi isyarat pertembungan besar bakal berlaku dalam kepimpinan Bersatu. Mas Ermiati daripada kem Hamzah. Jadi keputusan ini menunjukkan perpecahan mengikut kem Azmin dan Hamzah dalam kepimpinan parti kian kritikal. Jangkaan saya Bersatu akan terus bergolak secara dalaman meskipun selepas pemilihan berakhir, katanya.
Sementara itu, penganalisis politik dari Akademik Penyelidikan Strategik Nusantara, Dr. Azmi Hasan berpendapat, Bersatu berada di titik paling lemah ketika ini dengan pelbagai perseteruan yang diburukan lagi oleh kemelut di antara kem Muhammad Azmin Ali dan juga Hamzah Zainuddin. Bantahan demi bantahan selepas pemilihan peringkat sayap Bersatu ini berpunca daripada pertembungan antara kem Azmin dan juga Hamzah Zainuddin. Kita lihat Sri Kandi berpihak kepada kem Hamzah manakala Hilman yang diangkat ketua armada pula diketahui amat rapat dengan Azmin Ali. Jadi apabila timbul bantahan susulan keputusan pemilihan, ia boleh dianggap boleh memecah belahkan Bersatu yang sudah dalam keadaan lemah ketika ini, katanya. Tambahnya, kemuncak bagi pemilihan jawatan kuasa Bersatu sebenarnya adalah penentuan kem mana yang akan menakluk parti itu. Seramai 20 MKT Bersatu ini yang akan menentukan kem mana akan kuasai parti ini, sama ada kem Azmin Ali atau Hamzah Zainuddin. Yang mengejutkan ialah di mana kem Muhyiddin Yassin. Sejak dari awal laporan ini disebut-sebut, tidak sepatah pun kedengaran nama Muhyiddin Yassin. Asik-asik Azmin Ali dan Hamzah Zainuddin. Di mana keberadaan Muhyiddin Yassin dan di mana kedudukan Muhyiddin Yassin? Bagaimanapun Azmin mungkin berdepan masalah kerana dikaitkan dengan isu skandal rasuah membabitkan Menteri Besar Selangor Permedanan MBI dan dakwaan menyimpan sejumlah wang yang banyak atau safe house. Jadi ini mungkin menyukarkan kem Azmin menguasai 20 kerusi MKT. Begitu juga jika timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu tewas dalam merebut 3 jawatan naib Presiden. Berkemungkinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dijangka akan mempertahankan kerusi Presiden akan tarik Ahmad Faizal yang sudah banyak berkorban untuk dilantik Setiausaha Agung berbanding Azmin Ali, katanya lagi. Tambahnya, jika situasi itu berlaku, Parti Bersatu dijangka semakin lemah berikutan perpecahan dalaman yang tidak dapat dibendung lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan penerangan yang cukup jelas ini, yaitu jika timbalan Presiden Datuk Seri Ahmad Azumu, Faizal Azumu Teja tewas dalam merebut 3 jawatan naib Presiden, berkemungkinan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan dijangka mempertahankan kerusi Presiden dan akan menarik Faizal Azumu yang sudah berkorban untuk dilantik Setiausaha Agung Bersatu berbanding Azmin. Jadi Azmin dapat apa? Tiada apa-apa. Azmin hanya dapat angin. Tambahnya, jika situasi itu berlaku, Parti Bersatu dijangka semakin melemah berikutan perpecahan dalaman yang tidak dapat dibendung lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Muhyiddin akan digantikan sebagai Presiden Parti Bersatu? Siapa yang bakal menggantikan beliau? Adakah Muhyiddin akan hilang kuasa dan dipecat? Adakah Hamzah Zainuddin mampu mengalahkan geng baru dalam Parti Bersatu? Dalam Parti Bersatu diketahui bahawa ramai yang berasal daripada parti yang lain. Dengan kata lain, penghijrah, imigran ataupun yang lompat parti. Penuh dengan pengkhianat, kata para penganalisis dan pengulas politik. Antaranya ialah Azmin Ali yang digelar sebagai pengkhianat Parti Pakatan Harapan ataupun Parti Keadilan Rakyat. Apabila pada tahun 2018 beliau telah pun mengkhianati pakatan ini. Pada tahun 2020 sebenarnya beliau telah pun mengkhianati Pakatan Harapan dengan menyertai Perikatan Nasional dan masuk Bersatu. Kini kemenangan Hilman, bayangan kem Azmin bakal kuasai MPT. Adakah ini satu berita yang baik atau satu berita yang buruk akan menimpa kem Muhyiddin Yassin maupun Hamzah Zainuddin?
Azmi Hassan berkata kunci kuasa sebenar bergantung kemampuan menguasai 20 kerusi Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu. Penganalisis politik berpendapat kemenangan adun gombak setia Hilman Idham sebagai Ketua Pemuda Bersatu mungkin memberi gambaran awal pemilihan tertinggi parti itu berpotensi dikuasai Kem Azmin Ali. Hilman yang dikatakan penyokong tegar Azmin sejak dalam PKR bakal menggantikan ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal selepas menewaskan pengerusi tetap Pemuda Bersatu Akmal Zahin Zainal Zahir pada pemilihan sayap berlangsung minggu lalu. Fellow Majlis Profesor Negara Azmi Hassan berkata, kemenangan Hilman mungkin memberi kelebihan kepada kem bekas Menteri Besar Selangor yang dikatakan bersaing dengan kumpulan yang diketuai Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin. Menurutnya, walaupun tumpuan lebih kepada perebutan jawatan naib presiden, namun kunci kuasa sebenar dalam parti itu adalah kemampuan menguasai 20 kerusi Majlis Pimpinan Tertinggi MPT pada pemilihan. Paling penting, 20 MPT yang membuat keputusan dan dasar dalam parti. Kem mana memiliki wakil lebih banyak dalam MPT akan menentukan pengaruh mereka, katanya kepada FMT menjelang pemilihan bersatu pada 2 November ini. Julai lalu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dilaporkan berkata, diberi mandat oleh MPT untuk berunding dengan barisan kepimpinan bagi memastikan pemilihan parti tidak menimbulkan perpecahan. Menerusi pelan kompromi, Muhyiddin kekal menerjui Bersatu, dibantu Hamzah Zainuddin, manakala Ronald Kiandi dan Razzi Jidin, selain Ahmad Faizal Azumu yang turun dari jawatan timbalan Presiden, dicadangkan mengisi 3 kerusi naib presiden. Selepas pencalonan dimuktamadkan awal bulan ini, Muhyiddin dan Hamzah menang tanpa bertanding. Manakala 6 calon merebut 3 kerusi naib presiden, yaitu Ronald Kiandi, Razzi Jidin, Faizal Azumu, Timbalan Ketua Bersatu Selangor Rafiq Abdullah, Ketua Penerangan Razali Idris dan Ketua Bersatu Batu Kawan Aziz Zainal Abidin. Azmin yang sebelum ini diwar-warkan akan bertanding jawatan Timbalan Presiden pula, dijangka menggantikan Hamzah Zainuddin sebagai Setiausaha Agung, menerusi pelan kompromi berkenan. Muhammad Taufik Yakub dari Universiti Malaya turut senada dengan Azmi yang berpendapat, tidak mustahil pemimpin pro-Azmin akan menang besar dalam merebut tempat dalam kelompok MPT, selain menang 1 jawatan untuk naib presiden. Kerana Azmin cukup dikenali sebagai pemimpin licik, berstrategik, serta sejak dari PKR lagi, katanya. Namun beliau tidak menolak rancangan melantik Azmin sebagai Setiausaha Agung mungkin ditentang segelintir pemimpin parti susulan. Beberapa perkembangan politik termasuk menghalangnya untuk menduduki jawatan tertinggi. Tidak mudah Azmin diberi peluang mendaki dalam hierarki politik Bersatu, kerana beliau bukan pemimpin awal terbabit dalam penubuhannya. Berkemungkinan besar pemimpin pengasas Bersatu berusaha menghalang perkembangan masa depan Azmin dalam parti itu. Oleh sebab itulah, di akhir daripada tajuk laporan ini ialah, kalau betul masa depan Azmin Ali dalam keadaan gelap bersama Parti Bersatu, ada ura-ura pengulas politik menyatakan bahawa mungkinkah atau ada ura-ura menyatakan Azmin Ali mungkin keluar Parti Bersatu dan akan menubuhkan parti baharu bagi dapat mencapai cita-cita beliau menjadi presiden dalam suatu parti. Kerana jika dilihat daripada pengamatan ataupun ulasan ini, tidak mudah Azmin diberi peluang mendaki dalam hierarki politik Bersatu, kerana beliau bukan pemimpin awal terbabit dalam penubuhannya. Selain daripada itu, berkemungkinan besar pemimpin pengasas Bersatu berusaha menghalang perkembangan masa depan Azmin dalam parti itu. Itu sebabnya Azmin dilihat mungkin akan berusaha lebih keras untuk supaya dapat menguasai 20
Kerusi Majelis Pimpinan Tertinggi bersatu. Adakah dengan langkah baru ini, yaitu kemenangan Hilman, akan memberi bayangan, akan memberi harapan kepada Azmin Ali untuk dapat menguasai MPT dan seterusnya boleh mencapai impian beliau menjadi Presiden Parti Bersatu? Kalau tidak, adakah Azmin Ali akan merajuk lalu berani menubuhkan parti baru yang mungkin akan menjadikan beliau sebagai presiden? Karena tidak salah apabila dikatakan tidak mudah Azmin akan diberi peluang untuk mendaki dalam hierarki parti politik bersatu. Dalam parti bersatu masih ramai lagi pemimpin-pemimpin besar yang turut mempunyai pengaruh, yang turut mempunyai kuasa, yang turut mempunyai cita-cita yang sama menjadi presiden. Antaranya Hamzah Zainuddin. Beliau sebenarnya layak untuk menjadi presiden. Jika Hamzah Zainuddin tidak dapat jadi presiden, siapa lagi yang boleh menggantikannya selain Azmin Ali? Dalam kepimpinan, naib presiden juga masih mempunyai nama-nama besar seperti Razi Jidin, Faizal Azumu, masih mempunyai potensi untuk menjadi presiden. Berkemungkinan besar, kata penganalisis politik, pemimpin pengasas bersatu akan berusaha habis-habisan menghalang perkembangan masa depan Azmin dalam parti itu. Jadi, adakah Azmin akan membentuk parti baru? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.